Kelantan sokong rumah terbuka Malaysia Madani. 1,147 kemalangan hari ketiga OP Selamat 20. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Penganjuran rumah terbuka Malaysia Madani sempena Aidilfitri 2023 di tiga negeri bukti konteks kebersamaan antara Kerajaan Persekutuan dan negeri masih wujud. Semua pihak seharusnya terbuka dengan penganjuran majlis yang bakal diadakan di Kedah, Kelantan dan Terengganu itu. Sehubungan itu, Kelantan tiada halangan rumah terbuka tersebut diadakan di negeri itu. Menteri Besarnya Datuk Ahmad Yaakob terbuka dan sangat berbesar hati atas penganjuran majlis berkenaan. Malah beliau menolak program itu ada kaitan dengan pilihan raya 6 negeri akan datang. Bercakap kepada pemberita, beliau juga mengesahkan telah menerima surat daripada Kerajaan Persekutuan mengadakan majlis berkenaan di perkarangan Stadium Sultan Muhammad ke-4 12 Mei depan. Kemeriahan sambutan Aidilfitri seluruh negara berterusan di hari kedua Syawal dengan penganjuran majlis rumah terbuka pemimpin. Kehadiran pelbagai kaum membuktikan perpaduan rakyat subur dan kukuh. Di Johor, kira-kira 18,000 rakyat meriahkan rumah terbuka Aidilfitri Sultan Johor. Majlis berlangsung di Istana Besar bermula 9 pagi itu dimeriahkan dengan keberangkatan tiba Sultan Ibrahim almarhum Sultan Iskandar bersama Permaisuri Raja Zarif Sofiah almarhum Sultan Idris Shah. Baginda berkenan meluangkan masa lebih sejam bertemu rakyat dengan diiringi Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi. Di Negeri Sembilan, Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Undang Luak Johor dimeriahkan dengan kehadiran rakyat pelbagai bangsa. Majlis dihadiri 1,500 pengunjung bermula 11 pagi dan berakhir 4 petang. Undang Luak Johor Datuk Muhammad Abdullah berkata, penganjuran rumah terbuka bertujuan merapatkan silaturahim antara masyarakat setempat. Sementara itu, semangat perpaduan di bawah payung Malaysia Madani antara elemen utama Rumah Terbuka Aidilfitri Exco Kerajaan Negeri Melaka, Datuk Rais Yassin, berlangsung di Kerubung. Majlis meriah dengan kehadiran lebih 10,000 masyarakat tempatan. Turut hadir yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Ali Muhammad Rostam, Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof dan barisan Exco Negeri. 1,147 kes kemalangan dicatat pada hari ketiga OP Selamat 20. Ini membabitkan 1,720 kenderaan pelbagai jenis dengan 73.7% daripadanya adalah kereta. Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik dalam kenyataan berkata, statistik juga melibatkan 209 motosikal, 102 pacuan 4 roda, 85 kenderaan pelbagai guna, 36 van, 11 lori, 7 bas dan 2 taksi. Sehubungan itu, JSPT menasihati semua pengguna jalan raya supaya sentiasa peka ketika memandu, lebih-lebih lagi pada waktu puncak musim perayaan ini. Ia bagi mengelak risiko berlakunya kemalangan. Baik, lebih 9,000 kes baru COVID-19 direkodkan sepanjang 2 minggu pertama bulan ini. Selangor mencatatkan angka tertinggi dengan 3,206 kes. Diikuti Kuala Lumpur 2,234 kes dan Melaka 1,099 kes. Ya, persoalannya adalah anda kekal selamat, bebas daripada dijangkiti semasa balik kampung sempena Aidilfitri ini. Kita ikuti laporan wartawan Farhana Azwani Ismail. Pakar Perubatan Kesihatan Awam Kementerian Kesihatan Dr. Arina Wan Dezi menegaskan ancaman COVID-19 masih berlegar. Justru orang ramai diingatkan tidak ambil mudah dan jadi ejen penyebar penyakit terutama ketika pulang beraya. Untuk musim perayaan memang saya rasa tahun ni ramai yang akan merayakanlah sebab dah 4 tahun kita berhadapan dengan musuh yang kita tak nampak ni. Tetapi yang pentingnya kita nak memastikan semasa musim perayaan ini cuba jaga kesihatan kendiri, mengamalkan TRIS. Jika tidak sihat, mohon jalani ujian COVID-19.
Golongan berisiko pula dinasihat melengkapkan suntikan vaksin seperti disyorkan. Jadi keberkesanan vaksin tersebut dia akan berkurangan lebih kurang 6 bulan selepas dos terakhir diambil. Oleh itu bagi mereka, terutamanya bagi mereka yang mengalami risiko yang tinggi, saya ingin menasihatkan agar mereka segera untuk mendapatkan dos booster untuk mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Menerusi pendekatan berhati-hati, lonjakan kes ketika sambutan Syawal dapat dielak. Ada especially adalah family saya, nenek saya pun semua kan, dia jadi warga emas, tapi macam kita orang pun tak banyak berjalan sebab banyak duduk rumah. Tapi kalau ada orang datang mengunjung apa, macam biasalah sanitizer ada kat rumah, cuci tangan dulu, ambil langkah berjaga-jaga kan. Jadi macam benda tu dah dipraktikkan. Jadi macam tak ada masalah kot, insya-Allah. Perlu jaga diri kita sendiri kan, sebab untuk mengelakkan tu kena pakai mask lah, lepas tu jaga kebersihan ke apa, melindungilah diri sendiri sebelum nak beraya sakan tu. Okey, dalam kita menyambut hari raya ni saya rasa kita norma-norma yang baru yang kita dah dibiasakan selama beberapa tahun ni kita harus teruskan jugalah. Contohnya macam kalau kita sebagai tuan rumah, orang nak datang beraya kat rumah kita sediakan hand sanitizer. Lepas tu kalau kita sendiri kalau nak pergi beraya rumah orang, kalau kita rasa kita macam kurang sihat ke apa ke, kita mungkin boleh pakai mask kan, untuk mengelakkan benda-benda yang kita tak nak daripada berlaku kan. Lindung diri, lindung semua. Farhana Azwani Ismail, RTM. Selepas hampir 6 jam bersembunyi di kebun kelapa sawit bagi mengelak dicekup, 57 mak rempit akhirnya menyerah diri kepada polis kerana lapar dan mahu beraya. Dalam kejadian di Kulai Johor 3 pagi semalam, kesemua lelaki tempatan berusia 17 hingga 42 tahun itu bersembunyi di dalam kebun berkenaan bagi mengelak sekatan polis. Ketua Polis Kulai, Superintendent Tok Beng Yao berkata, akibat tidak tahan panas, seorang demi seorang menyerah diri pada pukul 9 pagi. Tambahnya ada yang menyatakan rindu juadah hari raya pertama dan mahu beraya bersama keluarga. Susulan itu 140 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. Antaranya tiada lesen memandu dan pelindungan insurans, lesen tamat tempoh, ubah suara exhaust dan tidak memakai topi keledar. 39 motosikal turut disita mengikut Seksyen 64 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Cuti Aidilfitri dimanfaat warga kota untuk meneruskan amalan kunjung-mengunjung sempadan raya dan kesempatan bersantai bersama keluarga di beberapa lokasi tumpuan di Ibu Negara. Tinjauan RTM mendapati antara kawasan pilihan adalah Dataran Merdeka, Tugu Negara dan Taman Titiwangsa. Jalan pun dah lengang. Berbezalah dengan hari biasa kan. Kalau tak jam, susahlah kita nak keluar rumah kan. Hari ni berbezalah, tengok jalan lengang je, tak ada kereta sangat. So senanglah nak pergi beraya. Pergi tempat-tempat macam ni lah. Tak gambar kan. Buat kenangan. Tahun ni kita raya kat KL je lah. Kita orang pilih dataran ni sebab dah lama tak turun kat KL. Lepas pemandangan pun cantik kan. Nak ambil gambar semua view. So lepas ni kita nak beraya kat rumah adik-beradik pula. Daripada kecil memang kita orang kecil taman-taman macam ni lah. Beraya sendiri. So this year memang first time nak datang sini. Tengok macam hari ni macam lapang je, macam ada banyak tempat nak letak gambar kan. Inilah peluang kami melihat kawasan Kuala Lumpur ni yang orang kata lengang daripada aktiviti jalan kaki keliling Kuala Lumpur Dataran Merdeka. Lepas ni kami nak ke KLCC pula, tengok suasana dekat KLCC dan Menara Kuala Lumpur. Lepas ni ingat nak pergi Tugu Negara. Sebab sekarang masa yang sesuai lah. Sebab jalan tak jam, tak sibuk. Jadi bolehlah datang. Hari biasa susah nak datang sini. Dari Gombak datang ke Titiwangsa pada hari ini untuk sesi fotografi kami sekeluarga lah. Dan selepas ini insya-Allah kami akan bergerak ke Melaka, pulang ke kampung. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Malaysia mampu menjadi hub pelaburan terbesar di Asia Tenggara berikutan peningkatan keyakinan pelabur dengan keupayaan pasaran dan kestabilan politik negara. Selain China, pelabur dari Asia Selatan turut menunjukkan minat melabur di negara ini menerusi penyertaan di Global Indian Festival. Ya, wartawan Mohan Cinasami ada laporannya.
Global Indian Festival menjadi platform hampir 300 peniaga mengetengahkan pelbagai produk seperti pakaian tradisional masyarakat India, perhiasan dan barangan unik dari Asia Selatan dijual. Peniaga yang kebanyakannya berasal dari India mengakui Malaysia kekal destinasi utama perniagaan berikutan sikap terbuka kerajaan terhadap kemasukan pelabur asing. Trust me, the graph has been like this. Not like this, not like this, not like this. It's just been amazing. I've seen the development, I've seen the positivity of government to provide is immense and is very clear. I really appreciate their stand and I look forward to reaping the maximum benefits by doing business here. I go visit so many countries, but Malaysia got a good potential. Our clientage is good. Yeah, the ease of doing business is very nice here, and the country being so politically stable now, we're very happy that people are encouraging us and giving us more and more opportunities. Penganjuran Global Indian Festival kali ke-18 tahun ini menerima pelaburan hampir 20 juta ringgit dengan nilai keuntungan mencecah 5 juta ringgit. Pada tahun ini, keyakinan peniaga-peniaga yang datang daripada India untuk membuat buy and sell meat untuk kita ni telah meningkat, dan juga mereka mengatakan bahawa Malaysia merupakan salah satu destinasi yang terbaik bagi pelaburan mereka. Karnival berlangsung di Mid Valley sejak Jumaat dan berakhir esok telah menerima lebih 50,000 pengunjung dari pelbagai kaum. Dengan kehadiran pelabur asing atau peniaga dari luar, jelas menunjukkan Malaysia adalah negara yang paling sesuai untuk dijadikan hub pelaburan di Asia Tenggara. Malah, Malaysia juga mempunyai masa depan yang sangat cerah sekiranya pelaburan meningkat dan menjadikan negara ini sebagai kuasa ekonomi baru. Pada masa yang sama juga, kekuatan ekonomi dan kestabilan politik juga menjadi antara faktor utama mengapa pelabur memilih Malaysia. Wan Cina Sami, RTM. Bekas penyampai berita RTM, Ramli Abu Bakar meninggal dunia akibat sakit tua di Kampung Permata Kundang, Rawang awal pagi tadi. Jenazah beliau selamat disemadikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Melayu Seri Kundang pada pukul 2.30 petang. Lebih 100 ahli keluarga dan sahabat Allahyarham hadir memberikan penghormatan terakhir. Menurut balu Allahyarham, Nurtini Yaakob, suaminya berada dalam keadaan uzur sejak awal Ramadan lalu. Pada pukul 1.30, pukul 2, dah nampaklah dia bunyi kan. Saya kata, ya Allah Tuanku, kau ambillah dia. Dia pemudahkan segala urusannya. Saya minta pada Allah, kalau inilah janjinya, ambillah dia. Itulah dia. Jadi Allah makbulkan doa saya. Dia pergi dengan tenang. Anak-anak 4 orang ada. Cucu-cucu semua ada. Alhamdulillah, syukur. Itu yang dia nakkan. Sementara itu, rakan seperjuangan Datuk Ahmad Tarmimi Serigar menyifatkan Allahyarham seorang yang berbakat besar dalam dunia penyiaran. Satu angkatan dengan beliau dan saya, hanya tinggal kami berdua saja lagi, iaitu Haji Nasir Sain. Selain beritu seperti Arwah Salim Bacik, dah pergi Ibrahim Rosli Jalil, Aziz Singgah, Ali Rahman, Nasir Rahman, dan beberapa orang lagi semua dah pergi dah. Tinggal kami berdua saja lagi. Dan Arwah merupakan orang yang begitu jitu dan gigih dalam kerjayanya, dan seorang yang perlu dicontohi, sikapnya yang begitu toleran dan begitu mengambil berat kawan-kawan. Terdahulu, jenazah Allahyarham dimandi dan dikafankan di Masjid Nurul Yakin, Kampung Permata Kundang dan disolatkan selepas solat Zuhur. Allahyarham meninggalkan seorang balu, 4 orang anak perempuan dan 8 cucu.